Hai dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Lim Kian An dan pada hari ini saya akan mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan yang ketiga untuk memulakan slide pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Penderia dan Transducer. Tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada slide yang seterusnya. Okey, slide yang pertama. Pengenalan kepada penderia dan transducer. Penderia dan transducer ni sebenarnya merupakan salah satu komponen elektrik atau elektronik yang memainkan peranan pentinglah dalam sistem pengukuran. Hal ini kerana penderia dan juga transducer ni seringkali digunakan dalam alat-alat pengukur elektrik ataupun elektronik. Contohnya seperti osiloskop, macam alat-alat yang digunakan untuk mengukur kuantiti fizik. Oleh yang demikian, penderia dan juga transducer ni mewujud dalam pelbagai bentuk jenis bergantung kepada jenis kuantiti fizik yang nak diukur oleh alat-alat pengukur tersebut. Okay, slide seterusnya saya akan bentangkan tentang dengan lebih lanjut tentang penderia dan juga transducer. Yang pertama, penderia juga dikenali sebagai sensor dalam bahasa Inggeris, merupakan salah satu bahagian dalam transducer. Jadi secara ringkasnya, penderia ni dia hanya merupakan sebahagian kecil daripada transducer. Penderia ni dia akan berfungsi ataupun bekerjasama dengan partner dia, pasangan dia yang dinamakan penggerak actuator. Macam mana dia berfungsi? Penderia ni dia akan berfungsi sebagai input. Maksudnya dia akan mengesan kuantiti fizik, tenaga ataupun isyarat apa yang dapat dikesannya dan menukarkannya kepada satu signal sebelum dihantar kepada penggerak ni yang actuator. Selepas itu actuator penggerak ni dia akan menghasilkan output untuk memberikan bacaan ataupun kuantiti fizik lah yang dapat dibaca. Ada juga yang tidak dapat dibaca, contohnya seperti output dia adalah LED lampu seperti macam tu. Okey, selepas itu teruskan dengan transducer. Transducer ni dia terdiri daripada dua bahagian lah, iaitu seperti yang saya katakan tadi, penderia dan juga penggerak, sensor dan actuator. Dan fungsi utama transducer ni adalah menukarkan satu bentuk isyarat atau tenaga kepada isyarat dan tenaga yang lain. Senang kata, dalam kata lain, saya berikan satu contoh antara macam transducer. Seperti termometer suhu yang kita biasa gunakan di makmal. Dalam termometer tu, dia seperti sensor ni seperti berbuli yang kat bawah termometer tu yang kita bersentuhan dengan permukaan untuk mengukur suhu. Jadi itulah fungsi sensor, seperti macam itulah. Dan yang transducer ni dia berfungsi seperti termometer. Jadi apabila sensor mengesan suhu, dia akan menunjukkan bacaan. Apabila mercury tu dia akan naik dan menunjukkan satu bacaan. Jadi transducer juga berfungsi seperti macam itu. Itu sahaja daripada saya dan seterusnya akan dibentangkan dengan lebih lanjut lagi oleh saudara Alif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad An-Najmi bin Muhammad Fauzi dan saya akan membentangkan mengenai perbezaan antara transducer dan penderia. Perbezaan dari segi definisi ialah sensor ialah transducer yang menerima dan bertindak balas terhadap isyarat atau rangsangan dari segi fizikal, dari sistem fizikal. Ia menghasilkan isyarat yang mewakili maklumat mengenai sistem yang digunakan oleh beberapa jenis telemetri, maklumat atau sistem kawalan. Manakala untuk transducer, ianya digunakan dalam sistem komunikasi elektronik untuk menukar isyarat pelbagai bentuk fizikal menjadi isyarat elektronik dan sebaliknya. Perbezaan dari segi komponen pula, sensor merupakan satu komponen sahaja, iaitu sensor itu sendiri. Manakala transducer mempunyai dua komponen, sensor dan penyaman isyarat ataupun dikenali sebagai signal conditioning. Dari segi perbezaan dari segi fungsi pula, sensor bertujuan untuk mengesan perubahan dan mendorong isyarat elektrik yang sepadan.
manakala transducer berfungsi untuk menukarkan satu bentuk tenaga menjadi bentuk yang lain. Contoh untuk sensor ialah sensor jarak, iaitu sensor magnetik, sensor akselerometer, sensor cahaya dan lain-lain. Untuk sensor jarak, ianya digunakan untuk mengesan jarak satu benda daripada sumber sensor tersebut. Manakala untuk sensor magnetik, ianya berfungsi untuk mengesan sensor magnetik berfungsi untuk mengesan medan magnetik daripada sensor magnetik berfungsi untuk mengesan medan magnetik daripada persekitarannya. Sensor akselerometer berfungsi untuk mengesan laju satu benda. Sensor cahaya berfungsi untuk mengesan cahaya di persekitaran. Bagi transducer pula, antara contoh-contoh transducer ialah thermistor, potentiometer dan thermocouple. Untuk thermistor dan thermocouple, ialah komponen elektrik yang mempunyai rintangan yang akan dipengaruhi oleh suhu. Thermistor dan thermocouple ialah komponen elektrik yang nilai rintangannya dipengaruhi oleh suhu. Manakala pada potentiometer, ini ialah alat yang boleh kita mempengaruhi nilai rintangannya dengan memutarkan tombol. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Nama saya Muhammad Alif Farfukan Ismail. Nombor matrik saya AA 200919. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang konsep asas sensor dan transducer. Sebelum itu, saya akan pergi dulu kepada maksud sensor. Satu alat yang digunakan untuk mengukur suatu objek. Okey, baiklah. Saya akan pergi kepada maksud sensor. Sensor ialah suatu alat yang digunakan untuk mengesan sesuatu. Contohnya seperti radiasi, elektrik, suhu, magnetik dan kimia. Sensor juga terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu antaranya adalah sensor cahaya, sensor tekanan, sensor magnet dan sensor suhu. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep asas sensor dan transducer. Seperti yang terlihat pada slide kami, ini adalah beberapa contoh yang dapat digunakan untuk sebagai contoh bagi sensor dan transducer. Contohnya seperti radiasi, mekanikal, elektrik, suhu, magnetik dan kimia. Seperti yang anda lihat pada gambar rajah, semua bahan ini akan dikesan oleh sensor dan dihantar kepada transducer, dan transducer akan menukarkan semua kepada nilai yang dapat dibaca ataupun dapat dikesan oleh panca indera. Dengan kata lain, sensor ini boleh dikira sebagai input, manakala transducer ini boleh dikira sebagai output. Okey, seterusnya saya akan balik kepada ciri-ciri penderia ataupun sensor. Okey, baiklah. Yang pertama adalah sensitivity. Sensitivity ini adalah ukuran perubahan output sensor berbanding dengan perubahan unit dalam input, yakni kuantiti yang diukur. Okey, baiklah. Yang kedua adalah resolusi. Resolusi ini adalah jumlah pengukuran terkecil yang dapat dikesan dan ditunjukkan oleh sensor. Yang ketiga adalah kebolehbilangan. Kebolehbilangan adalah jarak antara pengukuran dalam urutan apabila objek yang diuji sama ada dia mendekati atau menjauhi sensor, nilai tetap sama. Maksudnya, apa yang kita nak sensor itu kesan, jarak dia dengan sensor itu jauh ataupun dekat, dia punya output dia akan still sama. Okey, baiklah. Yang keempat pula bagi ciri-ciri pendiri atau sensor adalah reproducibility. Secara umumnya, reproducibility adalah sama konsepnya dengan kebolehbulangan.
Akan tetapi, yang membezakan antara reproducibility dengan kebolehan ulangan adalah selang masa yang lama antara pengukuran. Maksudnya, untuk pengukuran pertama dengan pengukuran kedua, jarak masa adalah berlainan. Kita beralih pula kepada ciri-ciri transducer. Okey, baiklah. Ciri pertama bagi transducer adalah ketepatan. Maksudnya adalah jarak bacaan yang mendekati nilai standard yang diterima atau nilai sebenar pemboleh yang boleh ubah yang diukur. Okey, baiklah. Ciri kedua bagi transducer adalah kebolehan ulangan. Operasi transducer mestilah sama persis di dalam persekitaran yang sama apabila kuantiti yang digunakan sama berulang kali. Okey, baiklah. Ciri transducer yang ketiga pula adalah kepekaan. Transducer mestilah cukup sensitif untuk menghasilkan output yang boleh diukur. Jika transducer itu tidak sensitif, kemungkinan besar radar pengukuran akan berlaku. Okey, baiklah. Ciri-ciri transducer yang terakhir adalah saiz. Transducer selalunya mempunyai ukuran dan bentuk yang kecil dengan berat dan isi padu yang minimum. Okey, baiklah. Ini adalah contoh operasi lengkap sensor dan transducer. Okey, baiklah. Proses ini berlaku apabila lubang suara yang dihasilkan akan pergi kepada mikrofon dan bertindak sebagai peranti input ataupun sensor, dan seterusnya diproses oleh amplifier yang bertindak sebagai transducer ataupun sistem. Dalam amplifier ini, gelombang suara yang dihasilkan tadi akan diproses dan dihantar kepada pembesar suara yang beroperasi sebagai peranti output, dan suara yang dihasilkan akan menjadi kuat, jelas, nyata. Okey, baiklah. Itu saja yang dapat saya bincangkan. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Yusof. Nombor matrik AA 200190. Hari ini saya akan menerangkan tentang transducer suhu. Transducer suhu adalah peranti yang mengubah jumlah haba menjadi kuantiti fizik seperti tenaga mekanikal, tekanan, isyarat elektrik dan lain-lain. Ciri-ciri utama transducer suhu adalah kuantiti terma selalu menjadi input bagi mereka. Kuantiti terma biasanya ditukarkan menjadi kuantiti elektrik, dan ia biasanya digunakan untuk mengukur suhu dan aliran haba. Terdapat beberapa contoh transducer suhu, antaranya ialah termostat, termistor dan RTT. Termostat merupakan komponen yang melaraskan suhu sesebuah sistem agar ia sentiasa kekal pada takat suhu yang ditetapkan. Komponen ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu mechanical dan elektronik. Termostat mechanical pada dasarnya merupakan sejenis sensor suhu kenalan yang menggunakan prinsip elektronik mechanical, sedangkan termostat elektronik menggunakan komponen elektrik untuk mengesan perubahan suhu. Termostat sering digunakan pada peralatan elektrik seperti oven, stereka dan water heater. Termistor adalah sejenis perintang yang rintangannya sangat bergantung pada suhu. Termistor merupakan ringkasan daripada thermoresistor. Artinya adalah tahanan yang berkaitan dengan panas. Terdapat dua jenis termistor, iaitu termistor NTC dan termistor PTC. Dengan termistor NTC, rintangan menurun apabila suhu meningkat. Biasanya disebabkan oleh peningkatan elektron konduksi yang ditumpaskan oleh penolakan terma dari pita valensi. Termistor NTC biasanya digunakan sebagai pengesan suhu atau dipasang sesiri dengan litar sebagai penebat arus masuk. Dengan termistor PTC pula, rintangan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Biasanya disebabkan oleh pergolakan kisi terma yang meningkat. Termistor PTC biasanya dipasang secara bersiri dengan litar
dan digunakan untuk melindungi dari konduksi arus lebih. Antara alat yang menggunakan termistor ialah termometer, microwave, peti ais, oven dan lain-lain. Kelebihan termistor adalah termistor mempunyai tindak balas yang cepat terhadap perubahan suhu. Termistor lebih murah daripada sensor suhu jenis RTD dan termistor mempunyai kepekaan suhu yang tinggi. Contoh transducer suhu seterusnya adalah RDT atau Resistant Temperature Detector. RDT mempunyai fungsi yang sama dengan termistor jenis PTC. RDT mampu mengubah tenaga elektrik menjadi penghalang elektrik yang stabil dengan perubahan suhu. Rintangan RDT juga meningkat seiring dengan kenaikan suhu. RDT terbuat daripada sebuah kumpalan kawat plutonium pada papan pembentuk dari bahan isolator. Keuntungan menggunakan RDT ialah RDT mempunyai julat suhu yang luas. Ia boleh beroperasi pada suhu negatif 200 hingga suhu 650. RDT mempunyai julat yang lebih linear jika dibandingkan dengan termistor dan thermocouple. RDT juga lebih stabil dan tepat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera semua. Nama saya Chan Yushen dari Universiti Tunku Sion Malaysia, UTHM. Nombor matrik saya ialah AA200602. Hari ini, saya akan terangkan tentang transducer tekanan. Soalan yang bertanya-tanya dalam pemikiran kita ialah, apakah itu transducer tekanan? Seperti apa yang telah diterangkan oleh rakan saya, transducer ialah sejenis alat yang menukarkan satu bentuk kuasa kepada signal elektrik. Contohnya, transducer tekanan ini. Transducer tekanan menukarkan tekanan kepada signal elektrik yang dapat diukur. Antara contoh tekanan transducer tekanan ialah tabung Borden. Tabung Borden digunakan untuk mengukur tekanan sesuatu gas dan siram diafragma transducer tekanan, di mana tekanannya dikesan oleh diafragma yang terdapat dalam transducer ini. Di atas adalah sebar sedikit tentang transducer tekanan. Mari kita tengok apakah kegunaan transducer tekanan ini. Pertama sekali, iaitu pengukuran tekanan darah, tensimeter. Tensimeter digunakan oleh jururawat atau doktor untuk mengukur tekanan darah kita di hospital. Yang kedua, pengukuran tekanan cerai wap pada pembangkit listrik tenaga uap, iaitu PLTU. Gambar raja ini menunjukkan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, dan gambar raja kedua ini menunjukkan skema dan cara kerja PLTU. Yang ketiga, transducer ini berlaku dalam aplikasi gelung tertutup seperti kompensasi tekanan elektronik yang akan menghitung gaya hulu dan hilir, kira meteran relatif dan penurunan tekanan secara tepat. Maksudnya, transducer akan diletakkan dalam pipe iaitu gelung tertutup dan ia berfungsi untuk mengesan tekanan air yang mengalir dalam pipe tersebut. Yang keempat, transducer ini digunakan dalam pam gelung tertutup untuk mengendalikan tekanannya. Mari kita tengok gambar-gambar pam gelung tertutup. Ini menunjukkan cara kerja pam tertutup tersebut. Transducer diletakkan dalam pipe dan disambungkan kepada mesin elektronik ini. Transducer berfungsi untuk mengesan tekanan air yang mengalir dalam pipe ini dan menghantarkan informasi kepada mesin elektronik ini dalam bentuk signal elektrik, dan seterusnya menghantar informasi kepada ketiga-tiga motor ini. Yang akhir sekali, transducer ini digunakan sebagai switch tekanan yang dapat diubah secara elektronik. Untuk menerangkan ayat ini, kita menggunakan pam gelung tertutup ini sebagai contoh. Transducer akan diletakkan dalam pipe air ini. Apabila air yang mengalir dalam pipe ini menjadi terlalu tinggi,
Transducer akan menghantarkan informasi kepada mesin elektronik ini dalam bentuk signal elektrik. Apabila mesin elektronik ini mendapat signal elektrik dari transducer, secara automatik dia akan memutuskan litar dan menghentikan motor ini, dan ia tidak akan lagi mengepam air melalui pipe air ini. Itu saja penerangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.